Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid cikgu? Okey, selamat kembali ke sekolah. Betul ke sekolah? Tidak. Selamat kembali dengan PDPR. Kita belajar dari rumah. Okey, hari ini hari Senin 14 Jun 2021. Okey, kita mulakan pelajaran kita dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Okey, alhamdulillah. Okey, pada hari ini kita dapat kembali belajar semula dengan secara online ya. Okey. Pelajaran kita yang pertama ialah bahasa Melayu unit 8 rekreasi selamat ya. Rekreasi selamat. Okey, buka buku teks muka surat 47 ya. Surat 47. Okey. Mendengar dan bertutur ya. Seronoknya berkuda. Okey, seronoknya berkuda. Semasa cuti sekolah, Encik Ismail dan keluarganya ke Taman Equestrian Putrajaya. Mereka ingin menunggang kuda. Okey. Tahu ke Taman Equestrian ni? Cikgu pun tak pernah pergi ya. Equestrian ni maksudnya sukan berkuda lah ya. Sukan berkuda. Okey, tengok apa dia bila kita nak menunggang kuda, apa keperluan yang kita perlu ada sebelum menunggang kuda. Okey, tengok pada gambar tu kita mestilah pakai topi keledar ya. Dia tak samalah dengan topi keledar yang kita naik untuk motosikal, dia lain sikit lah, lebih ringan ya. Topi keledarnya gunanya untuk apa? Melindungi kepala daripada kecederaan. Okey, yang kedua bawah tu pelana. Memberikan keselesaan semasa duduk kepada penunggang. Apa maksud pelana? Pelana ni adalah tempat duduk tempat duduk di atas belakang kuda ya. Biasanya diperbuat daripada kulit lah ya. Kemudian tengok sebelah kanan, tali kekang. Apa tujuan tali kekang ni? Untuk mengawal pergerakan kuda semasa menunggang ya. Tali kekang ni macam kalau kereta kita panggil steering lah, steering kereta. Kalau motosikal tu handle motosikal tu handle basikal. Tu gunanya untuk apa? Mengawal kuda tu lah. Kita nak pusing ke kanan ke, nak pusing ke kiri ke, nak suruh kuda tu berhenti ke, atau nak suruh kuda tu bergerak dengan lebih laju. Itu maksud kegunaan tali kekang. Okey. Kemudian peralatan yang seterusnya kita perlukan ialah kasut boot. Bukan kasut biasa ya, kasut boot. Boot ni maksudnya, boot ni daripada perkataan bahasa Inggeris ya, kata pinjaman. Boot ni maksudnya kaki, kasut yang tinggi ya, tinggi. Sampai betis. Tujuan kita pakai kasut boot ialah untuk melindungi kaki dan buku lali ya, buku lali kita. Okey, tengok bahagian bawah. Ni keluarga Nasri ya, dia pergi ke Taman Equestrian tu. Nasri, baca poster ini. Selepas itu kamu dan Nabila pilih topi keledar yang sesuai dengan saiz kepala. Ya, apa Nasri cakap? Baiklah ayah. Adik, pilih topi keledar yang sesuai dengan saiz kepala adik. Topi keledar ini untuk apa? Untuk melindungi kepala kita daripada kecederaan ya. Dia tak boleh dah pilih saiz yang tak sesuai dengan kepala kita. Kalau tu sangat besar, dia jadi longgar. Kalau kecil, dia ketat sangat pun tak sesuai ya. Okey, adik juga perlu memakai kasut boot yang disediakan kerana apa? Kasut boot melindungi kaki dan buku lali ya. Selain itu kita perlu apa? Kita perlu menggunakan tali kekang untuk mengawal pergerakan kuda semasa
menunggang, ya. Macam kalau kita naik kuda tak guna pelana boleh? Memang boleh, tapi sakitlah kita punya pinggul, pelana ni untuk apa? Memberikan keselesaan semasa duduk, Okey. Seterusnya muka surat 48. Tengok surat 48 untuk rekreasi selamat ni, Okey, mari kita baca sama-sama. Memanjat tembok tiruan. Tembok tu apa? Maksudnya dinding yang tinggi lah, ya. Tiruan maksudnya tembok buatan manusia lah, bukan tembok kita panjat gunung atau bukit, Okey, mari kita baca sama-sama. Aktiviti memanjat tembok tiruan ialah aktiviti sukan lasak, sukan lasak, dia berbahaya sedikit lah. Terdapat beberapa peringkat tembok tiruan. Peringkat itu adalah daripada yang mudah untuk kanak-kanak hinggalah yang sukar untuk ahli sukan. Pelbagai peralatan keselamatan perlu dipakai oleh pemanjat sebelum memanjat tembok tiruan. Antara peralatan keselamatan yang diperlukan ialah tali keselamatan, topi keselamatan, tali abah-abah, penyangkut tali, kapur tangan, pelindung lutut dan alat kawalan tali. Kita tengok gambar. Ini beberapa peralatan, untuk kita gunakan semasa memanjat tembok tiruan. Topi keledar dan juga apa ni? Tak nampak, pelindung lutut, untuk melindungi keselamatan anggota badan. Kemudian kita guna kapur, untuk mengesatkan tangan. Setengah orang tangannya berpeluh, tangan dia berpeluh. So kita gunakan kapur untuk mengeringkan tangan kita supaya senang kita pegang tali. Kemudian kita guna tali abah-abah, untuk menahan badan daripada terjatuh. Kita ikatkan di badan kita dan juga di paha kita, Okey, seterusnya kita baca di bawah. Selain itu, pemanjat perlu mematuhi langkah-langkah keselamatan untuk memanjat tembok tiruan. Pemanjat perlu memakai peralatan keselamatan. Di samping itu, aktiviti regangan perlu dilakukan oleh pemanjat untuk mengelakkan kecederaan otot. Pemanjat juga perlu mengikut arahan jurulatih supaya dapat memanjat dengan selamatnya. Aktiviti regangan, macam kita sebelum kita pijak, kita panaskan badan kita. Itu panggil aktiviti regangan supaya otot kita tidak mengalami kecederaan atau ketegangan, Okey, seterusnya muka surat 49. Terdapat beberapa faedah memanjat tembok tiruan. Aktiviti ini menguji ketahanan mental dan fizikal seseorang. Aktiviti ini juga menyeronokkan dan boleh mengisi masa lapang. Semasa berekreasi dan melakukan sebarang aktiviti, aspek keselamatan perlulah diutamakan. Okey. Apa tadi disebut tadi? Aktiviti ini menguji ketahanan mental. Mental tu apa? Kita punya fikiran, setengah orang dia bila panjat dia terasa takut, digayat. Ada yang tak berani nak panjat sebab dia tinggi. Ketahanan fizikal maksudnya badan dia boleh menanggung dari segi apa? Kadang kita panjat ni kita rasa badan kita rasa sakit juga, bila badan kita tidak diregang dengan elok, dan setengah badan seseorang tu dia tidak dapat menanggung sesuatu tekanan, sesuatu tekanan. Okey. Sekarang ni kita tengok macam mana kita nak cari idea utama dan idea
sampingan. Okey, tengok dalam kotak yang pertama, peringkat 1, idea utama. Terdapat beberapa peringkat tembok tiruan. Kalau kamu rujuk pada muka surat 48, rujuk balik muka surat 48, dia ada ayat yang menggunakan warna biru dan warna merah. Yang biru tu ialah idea utama, yang merah tu ialah idea sampingan. Biasanya idea utama ni yang mula-mula. Yang seterusnya ialah idea sampingan selepas idea utama tu ya. Okey. Idea utama untuk peringkat pertama, terdapat beberapa peringkat tembok tiruan. Idea sampingan iaitu selepas ayat itu ya. Peringkat itu adalah daripada yang mudah untuk kanak-kanak hinggalah yang sukar untuk ahli sukan. Okey, tengok peringkat kedua. Idea utamanya apa? Pelbagai peralatan keselamatan perlu dipakai oleh pemanjat sebelum memanjat tembok tiruan. Itu yang ayat yang mula-mula. Kemudian idea sampingannya ialah penerangan selepasnya, iaitu peralatan keselamatan yang diperlukan ialah sambung apa dia? Peralatan keselamatan yang diperlukan ialah tali keselamatan, topi keselamatan, tali abah-abah, penyangkut tali, kapur tangan, pelindung lutut dan alat kawalan tali. Itu untuk peringkat kedua. Untuk peringkat ketiga, idea utamanya apa? Tengok balik surat 48. Okey, idea utamanya apa? Pemanjat perlu mematuhi langkah-langkah keselamatan. Itu idea utama. Pemanjat perlu mematuhi langkah-langkah keselamatan. Okey, idea sampingan ialah ayat-ayat seterusnya ya. Tengok di situ ada 3, dibagi 2 dulu. Pemanjat perlu memakai peralatan keselamatan. Itu idea sampingan pertama. Idea sampingan yang kedua ialah aktiviti regangan perlu dilakukan untuk mengelakkan kecederaan otot. Okey, yang ketiga apa dia? Ayat seterusnya lah. Pemanjat juga perlu mengikut arahan jurulatih supaya dapat memanjat dengan selamatnya. Okey. Tengok peringkat yang keempat. Peringkat keempat yang di atas ni ya. Okey, idea utamanya apa? Kemudian idea sampingan. Okey, kita tengok atas. Idea utamanya apa? Terdapat beberapa faedah memanjat tembok tiruan. Itu idea utama. Idea sampingannya ialah aktiviti ini menguji ketahanan mental dan fizikal seseorang. Itu idea sampingan yang pertama. Idea sampingan yang kedua apa dia? Aktiviti ini juga menyeronokkan dan boleh mengisi masa lapang. Okey. So, tahu cara nak cari idea utama dan idea sampingan. Biasa idea utama yang ayat yang pertama. Dan ayat seterusnya itu ialah idea sampingan. Sampingan maksudnya idea penerangan kepada idea utama ya. Okey. Sekarang kita nak buat latihan, bukan kita buat latihan yang buku teknik. Okey, kita buka buku aktiviti ya. Ke surat apa? 53. Okey, ke surat 53. Rekreasi selamat. Okey, kita tengok tajuknya apa? Patuhi peraturan. Tengok sebelah kanan tu ya. Peraturan gelanggang. Ini di gelanggang apa? Papan luncur ya. Pengunjung diwajibkan memakai peralatan keselamatan yang lengkap ketika bermain. Itu yang pertama. Peraturan kedua apa dia? Kanak-kanak berumur 8 tahun ke bawah perlu ditemani oleh ibu bapa. Yang ketiga, gunakan kemudahan yang disediakan secara berhemah. Yang keempat, segala risiko ialah tanggungjawab sendiri. Risiko ni ialah kata pinjaman ya. Kata bahasa Inggeris risk ya. Okey. Tengok perbualan antara dua kanak-kanak ini. Imran, ada pengunjung yang tidak mematuhi peraturan gelanggang itu. Pada pendapat kamu, apakah yang patut kita lakukan? Apa yang patut dilakukan oleh Imran? Pada pendapat saya, kita perlu apa? Dia nampak seorang budak yang
tidak patuhi peraturan. Apa yang kesalahan yang dia buat? Dia tak pakai topi keledar, ya. Peralatan dia tak lengkap. Dia hanya bawa papan luncur sahaja. Okey, so bahaya, ya. So apa pendapat Imran? Pada pendapat saya, kita perlu menegurnya. Contohlah. Kita perlu menegurnya. Okey. Kemudian kawan dia tanya apa? Mengapakah kamu berkata sedemikian? Dia tanya Imran, kenapa Imran cakap kita kena tegur kanak-kanak tu? Apa jawapan Imran? Saya berkata sedemikian kerana apa? Kenapa kita kena tegur? Kerana ia boleh membahayakan diri sendiri. Boleh membahayakan diri sendiri. Oh begitu. Terima kasih Imran. Apa jawapan Imran? Sama-sama. Okey, kamu tulis sendiri jawapan tu, Ini contoh yang cikgu bagi. Okey, ini surat 53. Okey, sekarang tengok ke surat 54. Ini kita nak buat cari idea utama dan idea sampingan. Okey, besarkan. Sebelum kita tulis, kita baca dulu. Murid-murid, ini pemanah selamat, pemanah selamat. Murid-murid, sila berikan perhatian. Sukan memanah ini banyak kebaikannya. Antaranya meningkatkan hubungan mata dan tangan. Kekuatan otot jari dan tangan juga semakin bertambah. Okey, sekarang kamu cari idea utama dan idea sampingan. Okey, mana idea utama? Idea utamanya ialah apa? Adakah tu? Murid-murid sila berikan perhatian. Adakah itu idea utama? Bukan, ya. Idea utama yang ini. Sukan memanah ini banyak kebaikannya. Okey. Tulis di sini, ya. Okey. Idea sampingan yang ini. Antaranya apa dia? Tak payahlah tulis antaranya. Idea sampingan tu apa? Meningkatkan, mula daripada sini. Meningkatkan, huruf besar lah. Meningkatkan hubungan mata dan tangan. Itu satu. Kalau nak tulis dua pun boleh. Kalau cukup ruang lah. Atau kamu nak pilih yang kedua tu pun boleh. Kekuatan otot jari dan tangan juga semakin bertambah. Ini nombor 2. Okey. Tulis satu lah. Cikgu rasa tak muat ruangan tu. Kamu pilih antara satu tu. Idea sampingan. Sini tulis. Atau yang ini. Okey. Kita tengok perenggan yang seterusnya. Untuk bermainnya, keselamatan pemanah perlu sentiasa diutamakan. Pemanah tidak boleh menarik tali busur dengan anak panah dan menghalakannya kepada orang lain. Pemanah juga tidak boleh melakukan panahan ke udara tanpa pengawasan jurulatih. Perbuatan melintas di hadapan atau di belakang papan sasaran sangat berbahaya. Okey, cari idea utama dia. Ya, idea utamanya yang ini, ya. Keselamatan pemanah perlu sentiasa diutamakan. Tu. Idea utama tulis di sini. Okey, idea sampingan. Sorry, ya. Lupa pula. Okey, idea sampingan yang mana? Ada banyak tu. Pilih mana satu. Idea sampingan, pemanah tidak boleh menarik tali busur dengan anak panah dan menghalakannya kepada orang lain. Ini yang pertama. Boleh pilih sebab ruangan tak cukup, pilih satu cukup, ya. Okey, yang kedua apa dia? Idea sampingan, pemanah ni. Pemanah juga tidak boleh melakukan panahan ke udara tanpa pengawasan jurulatih. Sampai sini. Okey. Yang ketiga idea sampingannya ialah ini.
perbuatan melintas di hadapan atau di belakang papan sasaran sangat berbahaya. So kamu pilih satu, yang satu, dua atau ketiga. Tulis di idea sampingan di sini. Tulis satu cukup lah. Okey. Seterusnya, tengok perenggan seterusnya. Peralatan memanah perlu diperiksa supaya sentiasa selamat. Tali busur perlu ditarik beberapa kali sebelum menggunakannya. Tali busur mestilah dalam keadaan baik dan dipasang pada busur dengan betulnya. Pemanah perlu memastikan anak panah tidak retak atau pecah demi keselamatan pemanah. Okey. Mari kita cari idea utamanya. Ya Haziq, mana idea utamanya? Ya. Yang ini ya, idea utama yang ayat pertama ni lah. Peralatan memanah perlu diperiksa supaya sentiasa selamat. Ni idea utama. Tulis di sini. Okey. Idea sampingan ada banyak. Yang pertama yang ini, tali busur perlu ditarik beberapa kali sebelum menggunakannya. Yang kedua yang ini, tali busur mestilah dalam keadaan baik dan dipasang pada busur dengan betulnya. Yang ketiga yang ini, pemanah perlu memastikan anak panah tidak retak atau pecah demi keselamatan pemanah. Okey. Pilih salah satu sebab ruangannya sempit. Okey. Ini muka surat 54. Okey, ada lagi satu latihan. Tengok muka surat 55. Okey, sama juga cari idea utama dan idea sampingan. Boleh buat sendiri ke? Ke nak cikgu terangkan juga? Atau cikgu bagi jawapan dia? Okey, meredah hutan. Imran dan keluarganya hendak berekreasi di hutan simpan kota Damansara. Ini idea utama. Okey, sebelum bertolak, mereka memeriksa barangan keperluan yang hendak dibawa. Ayahnya Encik Ismail memastikan bahawa tiada barangan keperluan yang tertinggal. Itu ada dua idea sampingan. Ini satu, ini dua. Okey. Kita tengok perenggan seterusnya. Encik Ismail mengutamakan keselamatan keluarganya. Itu ialah idea utama. Encik Ismail mengutamakan keselamatan keluarganya. Tulis idea utama. Seterusnya, beliau memastikan mereka memakai pakaian yang sesuai. Mereka memakai baju berlengan panjang, berseluar panjang, berkasut dan bertopi. Mereka juga membawa air minuman yang secukupnya. Okey. Idea utama tadi apa? Encik Ismail mengutamakan keselamatan keluarganya. Kemudian yang tiga ayat seterusnya itu ialah idea sampingan. Pilih satu saja sebab ruangan sempit. Okey. Seterusnya perenggan yang ketiga. Semasa di sana, mereka melalui denai pengakap. Denai ini sesuai untuk pengunjung yang pertama kali ke hutan. Jarak perjalanan melalui denai ini lebih dekat berbanding dengan denai yang lain. Denai ini juga dilengkapi dengan papan tanda penunjuk arah. Okey, sama juga macam tadi. Idea utamanya apa? Mereka melalui denai pengakap. Tak payahlah tulis semasa di sana. Mereka melalui denai pengakap. Okey, ayat-ayat seterusnya ialah idea sampingan. Ada 3 ayat tu. So pilih satu saja. Cikgu tak payah tunjuklah. Okey, tengok perenggan yang akhir sekali. Mereka sekeluarga selamat tiba di lokasi penamat. Mereka gembira walaupun kepenatan. Encik Ismail bangga kerana semua anggota keluarganya mematuhi peraturan keselamatan. Okey, idea utamanya apa? Ayat yang pertama lah. Mereka sekeluarga selamat tiba di lokasi
penamat. Okey, kemudian ada dua ayat berikutnya, itu ialah idea sampingan. Pilih salah satu. Sama ada mereka gembira walaupun kepenatan, ataupun Encik Ismail bangga kerana semua anggota keluarganya mematuhi peraturan keselamatan. Pilih yang pendek. Okey. Itu untuk latihan muka surat 55. Cikgu rasa itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Sila tulis dengan kemas dan cantik berdasarkan apa yang cikgu bagi tadi. Dah siap, sila snap gambar dan hantar secara personal kepada cikgu. Cikgu tahu siapa yang buat, siapa yang tak buat. Ramai yang tak buat. Bila tak hantar tu cikgu anggap sebagai tidak buat. Okey. Okey, sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.